wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua dan Tuhan sekalian alam. Dialah Allah yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, yang mentadbir sekalian yang ada. Daripadanya kita datang dan kepadanya lah jua kita kembali. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sambung dan kita bahaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berkait dengan akidah kita dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tauhid adalah asas kepada agama. Tauhid adalah asas kepada agama. Islam itu terbina di atas tauhid. Yang membezakan Islam dengan agama-agama lain adalah tauhid. Dan lafaz tauhid itu terkandung ataupun diterjemahkan, dizahirkan dengan lafaz la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itulah makna kepada tauhid. Dalam menjalani kehidupan sebagai seorang yang beragama dan menjaga tauhid, maka kita mesti peka dan cakna kepada perkara-perkara yang merosakkannya. Sebelum daripada cakna tu, kita kena tahu dulu apa erti tauhid yang sebenar, iaitu meletakkan Allah satu-satunya sebagai punca kuasa dan meletakkan Allah sebagai satu-satunya tempat untuk kita memohon dan mengabdikan diri, serta mengisbatkan atau mensabitkan bagi Allah segala nama-nama dan sifat-sifat dia yang dia bagi tahu, dan tidak ataupun mengongsikan sesuatu pun yang milik dia dengan selain daripadanya. Tauhid ni Allah Azza wa Jalla dia tak suka kita ni mengangkat sesuatu sebanding dan setara dengannya. Sebab itu dalam perkara-perkara yang sebelum daripada ni kita dah bincang banyak berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan macam mana manusia mengambil sesuatu sembahan selain dari Allah. Ada orang faham nak jadi syirik ni mesti seorang tu sampai ke tahap sujud dan menyembah kepada selain dari Allah. Yang tu memang zahir, yang kita panggil sebagai syirik yang nyata. Dalam banyak keadaan, seperti mana yang kita sebut sebelum daripada ni, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, syirik ni seperti semut hitam yang berjalan di atas batu dalam malam yang gelap gelita, sehingga kadang-kadang orang tak perasan dia terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Sebab dua isu. Yang pertama, dia tak tahu erti tauhid, dan yang kedua, dia mengambil mudah tentang soal syirik. Dia tak tahu tauhid tu macam mana, dan dia mengambil mudah, tak apa, takkanlah benda ni syirik. Ataupun dia kata sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Ustaz ni dia kata tak ada dalam lain, kerja kan, sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Kita katakan bahawa dalam memahami dua erti yang kita sebut tadi, memahami nilai tauhid dan menjaga diri dari syirik, panduan kita dalam bab ini adalah Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tak baca Quran dan hadis, kita tak akan tahu betapa sensitifnya Allah terhadap syirik.
dan betapa bencinya Allah Azza wa Jalla terhadap syirik, sehingga dia menjadi dosa yang paling besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang kita perasan ialah seseorang memuji dan memuja seseorang dengan puji dan puja yang hanya layak bagi Allah. Dia tak kata pun orang ini Tuhan, tapi dia puji-puja orang tu sampai ke tahap puji dan puja dia tu hanya selayaknya bagi Allah. Maka puji dan puja atau mengangkat seseorang pada kedudukan yang setanding dengan Allah sudah dianggap sebagai syirik. Takkanlah kot ustaz begitu. Ialah pada kita takkanlah. Tapi pada Allah, pada Nabi, kita kena tengok apa yang Nabi kata. Kita kena tengok apa yang Allah Ta'ala kata. Sebab tu pada minggu lepas kita sebut tentang orang yang menggunakan gelaran raja, segala raja pun Allah tak suka. Pasal apa? Sebab gelaran tu hanya layak dipakai oleh Allah. Kalau tidak kerana hadis yang bagi tahu, kita pun kata, takkan lah kot. Tapi bila kita berinteraksi dengan Quran, hadis, baru kita nampak jelas. Oh, rupanya benda ni boleh, benda ni tak boleh. Jadi sebab tu, menyambung perbahasan, menjaga tauhid menurut kacamata Al-Quran dan juga As-Sunnah, kita nak sambung pada bab seorang meletakkan atau mengucapkan perkataan Masya Allahu wa syi'ta. Sebelum daripada kita nak pergi kepada kalimah Masya Allah wa syi'ta, kita kena tahu dulu erti ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Bila kita nak buat sesuatu, kita sebagai hamba ni ada 3 perkara merujuk kepada dia panggil apa? Past tense, present tense, apa lagi? Future tense. Tu saya sebut itu. Bila kita nak buat sesuatu yang akan berlaku, Allah ajar kepada kita, kita nak buat sesuatu besok atau akan datang, kita kena kata insya-Allah. Bila kita tengok sesuatu berlaku depan mata kita dan benda tu mengagumkan kita, kita kata Masya Allah. Bila benda tu sudah pun berlaku, kita kata Qaddarallah Masya'a fa'al. Betul tak? Kata lupa dah. Tak biasa. Kita ulang sekali lagi. Bila benda tu belum lagi berlaku, Allah Ta'ala kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jadi bila nak kata apa esok nak pergi mana kita? Esok nak balik kampung lah pasal start cuti kan, insya-Allah. Bila datang balik hari Selasa nanti, insya-Allah. Pasal apa? Belum lagi berlaku. Kita kata sekiranya Allah menghendaki benda tu berlaku, insya-Allah. Bila benda tu berlaku depan mata kita, masya-Allah. Benda ni berlaku dengan kehendak Allah. Apa yang berlaku ni adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila benda tu dah berlaku, selesai dah berlaku, musibah menimpa ke apa ke, kita kata qaddarallah. Kenapa jadi macam ni? Qaddarallah. Allah dah takdir benda ni berlaku, masya'a fa'al. Okay, faham? Apa perkataan maksud sya'a tu? Atas kehendak Allah. Sekiranya Allah berkehendak, benda ni telah pun berlaku sebagaimana telah dikehendaki oleh Allah. Kenapa semua ni berlaku? Pada lafaz-lafaz ini ada nilai tauhid bahawa perkara yang akan berlaku atas kehendak Allah. Perkara yang sedang berlaku atas kehendak Allah. Perkara yang telah pun berlaku juga berlaku atas kehendak dan takdir Allah. Kenapa?
kerana qada dan qadar ni adalah milik Allah. Dialah yang menentukan sesuatu, dialah yang berkuasa menjadikan sesuatu, dan tidak akan berlaku sesuatu pun dalam hidup ini melainkan atas kehendak dan takdir dari Allah yang Maha Esa. Itu tauhid. Okey. Tiba-tiba ada orang puji Nabi dengan letak Nabi pada benda ni berlaku atas kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Bukankah pujian itu telah meletakkan Nabi setara dengan Allah? Tak sah kata Nabi. Kalau orang tu berlaku, dia kata benda ni berlaku atas kehendak Allah dan kehendak wali tu. Usah kata wali tu, siapa-siapa pun benda ni berlaku, kenapa ni? Sebab benda ni berlaku kerana Allah dan atas kehendak fulan bin fulan. Semua bentuk puji-pujian macam ni telah mencalar tauhid yang asal, yang kita kata hanya Allah yang berkuasa menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Okay? Takkanlah benda cakap macam tu tak boleh. Hadis menyatakan apa yang kita sebut tadi. Baik, kita pergi kepada buku kita. Ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Apa hukum ucapan ni? Seorang tu kata benda ni berlaku atas kehendak Allah, Masya Allah wa syi'ta. Kalau tak kata Masya Allah wa syi'ta pun, dia kata benda ni berlaku Masya Allah wa sya'a fulan. Benda ni berlaku atas kehendak Allah dan kehendak wali fulan bin fulan. Contoh, apa hukum perkataan tersebut? Dari Qutaibah radhiyallahu anhu diriwayatkan anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikun taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bah wa an yaqulu ma syaa Allahu wa syi'ta. Bahawasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya kalian orang Islam telah melakukan perbuatan syirik. Tahu juga Yahudi ni. Dan Yahudi ni faham tentang erti syirik. Memang dalam bab ni Yahudi ni dia bagi, pada umumnya dia bukan sembah berhala. Dia sembah Allah. Dia sangat kuat keterikatan dia dengan agama Yahudi ni. Cuma hanya saja dia tak nak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia tak nak terima Nabi ni daripada kalangan orang Arab. Sedangkan dia kalau keimanan kepada Allah, memang dia beriman kepada Allah. Sebab tu kalau dia sembelih pun dia baca bismillah. Kalau dia makan pun makanan kosher, dia tak makan makanan mengarut-ngarut ni. Okey? Bateri kurang. Okey. Baik. Jadi dari sudut tu dia tahu tentang apa erti syirik. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kejap-kejap mati. Okey. Boleh Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Innakum tusyrikun." Kamu berbuat syirik. Macam mana? Dia kata, "Taquluna," kamu berkata, kalian orang Islam berkata atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Dan kamu juga bersumpah demi Kaabah. Bila Yahudi ni kata macam tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah dengan supaya mengucapkan demi Tuhannya Kaabah. Jangan kata demi Kaabah, kena kata demi Tuhannya Kaabah. Dan apabila mengucapkan Masya Allah, hendaklah kata
wa an taqulu ma sya'allahu thumma syi'ta. Kalau nak kata masya Allah kemudian atas kehendak kamu. Sebagaimana yang kita dah bahaskan pada minggu lepas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma sya'allahu wa syi'ta faqala aj'altani lillahi niddan ma sya'allahu wahdahu. Dalam hadis riwayat al-Imam An-Nasa'i, Ibnu Abbas berkata, ada seorang berkata kepada Nabi, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu bagi Allah? Hanya atas kehendak Allah sahaja. Benda ni berlaku hanya atas kehendak Allah sahaja. Jelas. Berdasarkan hadis ni, kita tahu yang pertama, Nabi SAW sendiri tidak suka untuk dia dipuji dan diangkat setanding dengan Allah SWT. Dan kita juga faham bahawa puji-pujian yang melampau terhadap Nabi boleh sampai ke tahap syirik. Berdasarkan hadis ni, sahabat ni kata kepada Nabi, sebab apa dia kata masya Allah wa syi'ta? Sebab apa dia kata macam tu? Dia nak kata Nabi ni Tuhan. Dah, sahabat takkan kata macam tu. Apa yang berlaku adalah kerana puji dan puja Nabi. Dia nak puji Nabi. Benda ni berlaku kerana Allah dan kamu. Bila sebut dan kamu tu, maka Nabi pun kata, aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu jadikan aku sekutu bagi Tuhan? Jadi kita faham dua perkara. Pertama, Nabi sendiri tak suka pada syirik ni. Yang kedua, kita faham puji dan puja yang melampau terhadap Nabi boleh membawa kepada hukum syirik. Sebab tu kita dalam bab-bab selawat sebagai contoh. Selawat-selawat yang pelik-pelik, yang dalamnya ada puji dan puja yang melampau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita tak nak selawat kepada Nabi, kita nak selawat, tapi kita elakkan diri dari selawat yang melampau kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tak suka dia dipuji secara melampau. Ni kata, oh, tak sikit-sikit tak boleh syirik. Selawat pun tak boleh. Oh, orang selawat puji Nabi, apa salahnya? Memanglah puji Nabi tak salah. Tapi berdasarkan hadis yang kita baca ini, riwayat al-Imam An-Nasa'i, Nabi sendiri tak suka puji-pujian yang melampau terhadap dirinya, yang membawa kepada natijah mengangkat darjat Nabi setanding dengan Allah. Oh, banyaklah dalam bab ni. Kita panggil sebagai selawat macam tafrijiyah lah, selawat tu, selawat ni macam-macam. Dalam bentuk puji-pujian, alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tunalu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa tuqda bihil hawaiju. Dengan sebab Nabi lah segala ikatan terlerai. Dengan Nabi lah segala kesusahan hilang. Dengan Nabi lah segala cita-cita tercapai. Dengan Nabi lah segala hajat terlaksana. Kita nak kata Nabi ni tahap mana? Sepatutnya puji-pujian itu semuanya layak bagi Allah. Allah lah yang merungkai segala kesusahan kita. Allah lah yang mencapai, merealisasikan cita-cita kita. Allah lah yang menunaikan hajat-hajat kita. Tiba-tiba dia puji Nabi dengan puji-pujian yang melampau. Sebab tu puji-pujian alimus sirri wa akhfa, mustajibud da'awati. Alimus sirri wa akhfa. Dia puji Nabi sebagai yang
mengetahui rahsia dan yang tersembunyi. Lafaz-lafaz macam tu sebenarnya hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nak selawat-selawatlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat Ibrahimiyah dan selawat-selawat yang lain. Bukan kita tak nak, tapi kita kena faham erti selawat kita tu macam mana. Hari ni macam-macam ada orang tulis 40 buku 40 versi selawat. Dalam tu nak selawat cari barang hilang pun ada. Bahkan dalam nak cari barang hilang tu dia puji Nabi, seolah-olah Nabi lah yang mempertemukan dia dengan benda-benda yang dia hilang. Tak boleh. Pasal apa? Sebab itu milik Allah. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak tahu benda gaib kecuali apa yang Allah wahyukan kepada dia. Kena ingat tu. So Allah Taala kata kepada Nabi, "Qul la ya'lamul ghaib, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Aku tidak memiliki manfaat dan mudarat melainkan apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalaulah aku ni tahu benda gaib, nescaya banyak dah kebaikan yang aku dapat, kata Nabi. Allah suruh Nabi kata macam tu dalam Quran. Ini tetap saja Nabi itu adalah hamba dan utusan Allah. Selama-lamanya tidak boleh diangkat ke tahap darjat setanding dengan Allah, walaupun dalam sekadar puji-pujian. Sebab tu kalau tidak kerana hadis, kita pun rasa takkanlah kot. Tapi bila kita baca hadis, oh rupanya sampai ke tahap tu. Dan kita juga kata, sebagaimana sebut tadi, puji-pujian yang melampau, walaupun dia tak niat, dia kata tak niat pun kata Nabi itu setanding Tuhan. Tak, tapi puji-pujian tu telah mengangkat Nabi setanding dengan Tuhan. Bila mana kata benda ni berlaku kerana Allah berkehendak dan kerana engkau berkehendak. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari At-Tufail, saudara seibu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi dan aku berkata kepada mereka, sesungguhnya kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Uzair anak Allah. Mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani, maka aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan Al-Masih anak Allah. Mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ketika pagi hari, aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku beritahukan kepada baginda. Nabi bertanya, apakah kamu telah beritahukannya kepada seseorang? Aku menjawab, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahmid dan memuji Allah, kemudian bersabda, amma ba'du, fa inna Tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadha wa kadha an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qulu ma syaa Allah wahdahu. Nabi bersabda, amma ba'du, sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antara kamu, dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan satu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepadamu kerana aku ada beberapa halangan.
maka janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah semata-mata. So, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah ini sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya, bahawa perkataan Masya Allahu wa syi'ta, sekadar ucapan sahaja boleh menyebabkan seorang itu dinilai sebagai mengangkat diri Nabi setanding Tuhan. Pas kata nak selamat lagu mana? Nak selamat kena kata summa. Benda ni berlaku atas kehendak Allah, kemudian daripada itu kehendak Nabi, ataupun kehendak fulan bin fulan, usaha ataupun apa, macam itulah. Thumma dengan kalimah thumma. Adapun kan kalimah waw itu dengan ataf yang menunjukkan kesamarataan. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pengajaran dari hadis ini atau bab ini menunjukkan bahawa orang Yahudi pun mengerti perbuatan yang disebut sebagai syirik asghar. Yang kedua, pemahaman manusia apabila diberitahu, dipengaruhi oleh hawa nafsunya, seperti halnya orang Yahudi tadi, dia mengerti kebenaran tetapi dia tidak mahu mengikuti kebenaran itu dan tidak mahu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawanya. Yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu bagi Allah, sebagai penolakan terhadap orang yang berkata kepada baginda atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jika demikian sikap baginda, lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka, wahai makhluk yang termulia, tiada seorang pun bagiku sebagai tempat aku berlindung melainkan engkau. Orang puji Nabi macam tu. Kalau Nabi kata hak tu pun tak boleh dah, Masya Allah wa syi'ta, dengan kalimah wow satu je, Nabi dah tak suka. Macam mana kalau orang puji yang lebih daripada tu? Seperti contoh dalam bait ni dia kata, wahai manusia yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung selain darimu. Kalau orang puji kepada Nabi macam tu, apa hukum dia? Sebab tu kita, sekali lagi saya tegaskan, orang sunnah ni bukan anti selawat. Orang kata Allah demon ni kat sikit-sikit selawat tu tak boleh, selawat ni tak boleh. Kita bukan anti selawat, selawatlah sebanyak-banyaknya. Tapi selawat yang terbaik adalah selawat yang Nabi ajar kepada sahabat dia. Dan kita dapati para sahabat tak pernah puji dan puja Nabi lebih daripada yang sepatutnya. Bahkan pada mereka, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, adalah antara zikir yang paling banyak mereka baca. Kita ini satu keadaan di mana orang cinta kepada Nabi. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan orang memperbanyakkan selawat ke atas Nabi pun bagus. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebab memang ada dalam sunnah, Nabi suruh perbanyakkan selawat. Sebanyak mana? Unlimited. Banyak mana nak selawat pada Nabi ni? Unlimited. Ada orang kata 1000 boleh Ustaz? 1000 tak pernah ada dalam nas hadis. Cuma kalau nak baca banyak sampai 1000, silakan. Kalau 2000, silakan. Kalau 3,000, silakan. Unlimited. Jangan letak limit. Sebanyak-banyak yang kita mampu. Itu ada dalam hadis. Sebab Nabi SAW suruh kita ucapkan selawat macam tu. Dan kelebihan dia, siapa yang berselawat ke atas Nabi SAW sekali, Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Kita tahu kelebihan selawat dan kita tahu kelebihan memuji Nabi SAW.
Tapi kita mesti ada borderline. Mesti ada sempadan yang kita kena letak. Apa dia? Di saat datang kepada kita selawat-selawat yang melampaui batas, yang mana melampaui batas itu dengan puji dan puja Nabi yang lebih daripada sepatutnya tahap Nabi sebagai manusia. Sebagai contoh, jadikan Nabi tempat berdoa. Jadi puji Nabi bahawa semua ni berlaku dengan kehendak Nabi. Puji Nabi dengan kata Nabi tahu benda yang gaib dan yang tersembunyi. Puji Nabi segala cita-cita kita ni tercapai dengan Nabi. Semua ataupun Nabi lah yang menunaikan hajat-hajat kita. Nabi lah yang begini. Kita puji dan puja. Maka dalam keadaan itu kita berhenti. Jangan sampai langgar sempadan. Nak selawat, selawat banyak. Tapi jangan selawat yang melampaui batas. Orang kata, Ustaz, Pak, kalau kita tak tahu macam mana? Nah, kalau kita tak tahu, jawapan dia, kena belajar. Di saat datang kepada kita satu lafaz yang baru, biasanya orang akan tanya dalil pada benda yang baru. Yang lama-lama ni tak ada masalah dah. Orang tahu belakang dah. Ni yang baru. Mari zikir-zikir yang baru, ajar kepada kita amalan-amalan pelik yang baru ni, kita kena belajar dan kita kena tahu apa maksud dia. Kadang-kadang dia letak maksud lain. Apa tu? Dalam Hanana tu apa? Ada satu lafaz. Saya lupa dah lafaz tu. Tapi bila kita tengok terjemahan dalam TV, dia terjemah lain daripada bahasa Arab. Jadi terjemahan dia tu agak selamat daripada syirik. Tapi lafaz asal bahasa Arab tu memang jelas. Berat. Saya pun lupa lafaz mana. Tapi nak sebutnya, kadang-kadang bila kita belajar, kita kena tahu terjemahan yang benar, yang tepat, supaya kita tidak tersalah ucap benda yang Nabi sendiri tak suka, apatah lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala tak redha. Jadi kena hati-hati dalam bab tu. Seperti contoh di sini, man li man aludhu siwaka. Siapa lagi tempat aku berlindung selain daripadamu? Besar tu. Ucapan macam tu. Mana Allah tak ada tempat berlindung bagi dia melainkan Nabi. Pak, Allah di mana? Lalu itulah ucapan Allah di mana? Puji Nabi bagus, tapi bukan sesuatu yang menjadi khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 4, ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu termasuk syirik kecil, tidak termasuk syirik besar, kerana baginda bersabda, sesungguhnya kamu telah mengucapkan sesuatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepadamu kerana aku ada beberapa halangan. Maknanya kalau syirik besar mesti Nabi tak tunggu-tunggu lah. Tapi itu termasuk syirik kecil. Ya. Jatuh. Asyik jatuh ya. Baik. Yang kelima, mimpi baik termasuk salah satu macam wahyu. Dan yang keenam, mimpi kadang-kadang menjadi sebab disyariatkannya sebahagian hukum. Tapi kena letak ni dalam nota kaki, mimpi wahyu tu, mimpi yang berlaku zaman penurunan wahyu. Kalau mimpi tu berlaku pada zaman wahyu dah tertutup, maka tak akan jadi wahyu lagi dah. Dia kata ni sahabat mimpi boleh pakai. Memanglah sahabat mimpi zaman wahyu masih turun. Kalau zaman ni kita mimpi, tak akan jadi wahyu lah. Tok Syekh saya mimpi. Tok Syekh ke siapa ke mimpi zaman lah ni tak akan jadi wahyu. Sebab apa? Wahyu telah tertutup, terputus. Maka tidak akan lagi jadi wahyu. Melainkan kalau mimpi yang benar untuk kita tu sebagai ilham yang bukan wahyu. Bila mana ilham, dia tidak bawa syariat yang baru. Dia kita kekal stay dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bab yang seterusnya.
Antara benda yang Allah Ta'ala tak suka ialah seorang itu mencaci masa atau menyandarkan sesuatu kepada masa. Padahal Allah yang menentukan. Contohnya, dia kata macam mana? Tak apa, biarlah. Masa akan menentukan segala-galanya. Kalimah. Masa akan menentukan segala-galanya. Ataupun dia kata, kita ni tak ada yang mematikan dan menghidupkan kita kecuali masa. Sampai masa mati. Bukan kata Allah mematikan, dia kata, ni kenapa dia mati? Tahu ni, masalah yang telah mematikan dia. Ucapan macam tu sebenarnya pun Allah Ta'ala tak suka. Ya ke Ustaz? Yalah, dalam Quran sebut, dalam hadis sebut, takkan tak boleh sebut. Bacalah Quran, bacalah hadis. Baik, pertama, ada ayat Quran dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Orang kafir berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Orang kafir kata macam tu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan mereka tidak sekali-kali mempunyai pengetahuan tentang itu. Dia kata tu dalam keadaan dia tak tahu. Dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga sahaja. Dia sangka masa berkuasa, tapi sebenarnya yang berkuasa tu adalah Allah. Cuma Allah dalam ayat ni mencela orang yang menyandarkan sesuatu kepada masa dari sudut kuasa. Kita ni mati, apa mati? Sebab dah sampai masa. Kalimah mati dah sampai masa tu sama dengan kalimah orang kafir dalam Al-Quran. Ustaz, tahu tak boleh kata macam tu? Masalahnya Quran sebut orang kafir, antara ucapan dia ialah kita ni mati, hidup kita ni hanya kerana dah sampai masa. Bila sakit, sampai masa dia mati. Allah Ta'ala kata, jangan cela masa. Bernasirkan ayat ini, ada satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW sebut, yu'zini, atau Allah berfirman dalam hadis kursi, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Allah berfirman, manusia menyakiti aku. Macam mana? Dia mencaci maki masa, padahal akulah pemilik dan pengatur masa. Siapa yang mengaturkan masa? Allah. Jadi kena kata apa? Dah sampai masa seperti mana yang ditentukan oleh Allah. Kena kata, kenapa dia mana ni? Memanglah dah sampai ajal dia seperti mana yang Allah Ta'ala tetapkan. Jangan sekadar sampai seolah-olah masa itulah yang menentukan. Ada setengah orang, tak apalah, biarlah, nanti masalah menentukan. Akan tiba masa dia akan nampak mana yang benar, mana yang salah. Biarlah masa yang menentukan. Kalimah tu, kita memang tak niat kata gitu. Kalau dia kata, memang dia anggap masalah yang berkuasa, itu dah syirik besar. Tapi kalimah tu seolah-olah masa tu disandarkan, berlakunya sesuatu kepada masa, dia jatuh kepada syirik kecil. Dahsyat. Tak boleh ke kata lagu tu? Dah Quran kata macam tu, hadis kata macam tu. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Janganlah kalian mencaci masa, kerana sesungguhnya
Allah lah yang mengatur masa. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila sebut tentang masa ni ada 3 keadaan. Okey. Ada 3 keadaan. Yang pertama, dia sebut dalam bab al-khabar. Nak bagi tahu je kebetulan masa dia dah sampai. Bukan makna dia masalah yang berkuasa. Okay. Kalau dia kata, okay, ta'ibna min syiddatil har hadzal yaum. Allah, kita penat sungguh hari ni. Pasal apa? Sebab hari ni panas hari ni. Jadi kita ni letih sebab kepanasan hari ini. Dia sebut tu mim babil khabar, nak bagi tahu kepada orang hari ni cuaca panas. Itulah kita kata hari ni letih sikit pasal hari ni cuaca panas hari ni. Letih sikit sebab hari ni panas. Jadi dia menyebut hari itu telah menyebabkan dia letih. Tapi mim babil khabar, hanya semata-mata nak bagi tahu. Itu dibenarkan. Keadaan yang kedua, dia menyatakan masa seolah-olah memang masa itulah yang melakukan, berkuasa melakukan dan menentukan. Okay? Contohnya kata dia caci gini. Oh, dia tu nikah tak lama, cerai. Pasal apa? Sebab hari tu dia kahwin bulan Safar. Sebab dia menyalahkan masa. Seolah-olah masa itulah yang menyebabkan berkahwin dia di bulan Safar, menyebabkan dia bercerai berai lepas daripada tu. Ada orang kata begitu? Dia menganggap sial pada masa. Seolah-olah masa tu memiliki kebaikan, nasib baik dan nasib buruk. So, kalau dia kata macam tu, dia telah syirik dengan menyatakan masa memiliki kuasa. Adapun keadaan yang ketiga, dia mencela masa. Tak tahulah, boleh jadi tak kena masa kita ni. Tak kena dengan waktu. Tapi bukanlah waktu yang menentukan. Cuma dia mengkhabarkan an yasubbad dahra la li'tiqadihi annahu huwal fa'il bal ya'taqidu anna Allah huwal fa'il lakin yasubbuhu li'annahu mahalla li hadzal amr al makruh indahu fahadha muharram. Kalau dia kata tak tahulah benda ni berlaku, kalau tak kena masa kali kita ni, tak kebetulan, tak kena masa, maka itu perkara yang diharamkan juga. Tak sampai syirik tapi haram. Jadi kalau dia kata dan sebut khabar saja nak bagi tahu benda ni berlaku kebetulan pada masa tersebut, maka dibenarkan. Kalau dia kata berlaku ni disebabkan masa itulah yang berkuasa memberikan kebaikan atau mudarat, maka itu nama dia syirik. Kalau dia tak beriktikad bahawa masa memberikan ada kuasa, cuma dia sebut tu dia mencela masa. Dalam keadaan dia tak iktikad masalah yang berkuasa, perkara tersebut tidak syirik tapi haram. Kerana Nabi SAW dalam bab ni melarang kita, ya rahmukallah, melarang kita dari mencela masa. Yang kedua, dari menyatakan masa itu berkuasa. So ada dua benda isu dia. Pertama, nak cela masa tak boleh kerana Allah lah masa. Yang kedua, nak sebut masa tu yang berkuasa pun tak boleh kerana Allah lah yang mengaturkan masa. Baik. Kenapa kita boleh sampai ke perkara tersebut? Kerana ayat Quran yang menyatakan Allah mencela orang kafir yang mencaci masa. Dan kerana hadis Nabi SAW tak benar, ataupun kerana dalam hadis kursi Allah tak benar untuk mencaci masa, dan Nabi SAW menisbahkan sesuatu yang berlaku kerana Allah yang mengatur masa. Kandungan bab ini dilarang mencaci masa.
Yang kedua, mencaci masa bererti menyakiti Allah. Yang ketiga, perlu direnungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah adalah pemilik dan pengatur masa. Dan yang keempat, mencaci mungkin saja dilakukan oleh seseorang tanpa bermaksud demikian dalam hatinya. Demikian dalam hatinya. Benda ni pada semua kepada kita, bermula daripada 44, 45 tu, pada kita mungkin remeh. Kalau tidak kerana hadis yang ada, mungkin kita pun tak perasan kita ada sebut benda-benda macam tu. Jadi sebab itu, oleh kerana kita dah baca, elakkan diri dari menggunakan bahasa-bahasa yang mencabar kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan bab yang ke-46 juga. Ini kita dah sebut tadi. Menggunakan gelaran qadi al-qudah dengan maksud hakim kepada segala hakim dan yang semacamnya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna'as min 'indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah." Faqala Sufyan mithlu syahan syah. Maksudnya, sesungguhnya gelaran nama yang paling hina di hadapan Allah adalah seorang yang menggunakan gelaran raja diraja. Raja diraja, atau bahasa kita mudah, raja segala raja. Malikul amlak, raja kepada sekalian raja. Siapa yang guna gelaran tersebut, Allah paling tidak suka. Nama yang paling hina di hadapan Allah adalah seorang menggunakan gelaran raja sekalian raja. Kerana tiada gelar raja yang sebenar melainkan Allah. Kata Sufyan, itu Sufyan ibnu Uyainah. Kata Sufyan, itu Sufyan ibnu Uyainah. Juga seperti itu gelaran Syahansyah. Syahansyah ni gelaran mana? Syah ni kita pakai. Asal daripada Iran, Parsi. Syah tu tak apa lagi. Syah tu makna raja lah. Ni nama dia Fulan Syah. Kita banyak kat pak kita ni pun guna gelaran tu. Belah-belah Afghanistan pun pakai. Apa lagi nama? Muzaffar Shah. Syah tu asal usul daripada sana. Jadi kalimah Syah saja tu raja, tak ada masalah. Tapi bila dia guna Syahansyah, raja segala raja. Gelaran raja segala raja tu hanya layak dipakai oleh Allah, sebab dialah raja segala raja. Secara umum, dialah raja segala raja. Di saat semua raja berhadapan dengan Allah, tak ada yang mengaku jadi raja melainkan Allah saja. Pasal apa? Dialah raja kepada sekalian raja. Tiba-tiba ada manusia pakai gelaran tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gelaran tersebut adalah paling hina di sisi Allah. Jadi jangan pakai gelaran yang bukan milik kita. Dan jangan pakai gelaran yang tak layak untuk kita. Usahakan dengan Allah. Kita nak pakai gelaran yang tak tanggung dengan kita, di dunia sama-sama kita pun tak layak tak pakai. Tak? Tak pakai gelaran. Orang panggil kita datuk, kita bukan. Jangan duduk sengai-sengai. Tahu? Bukan gelaran saya tu tak padan. Orang panggil, sahibus samah, Syekh Khabir Al-Allamah. Jangan. Itu bukan gelaran saya, tu tak padan. Kita nak pakai di dunia pun gelaran tak padan, kita tak pakai. Orang panggil tu, Datuk Seri, Tuan Tan Seri, kata itu. Tu saya bukan, tak sapa tahap tu. Ada satu hari tu, saya beli tiket kapal terbang kat ayah saya. Kan masa nak klik tu dia tulis lah Mr. kau, Mrs. kau, Tuan kau, Puan kau, dia address, how to address orang tu.
Kita ni saja-saja klik-klik aku. Tak tahu ke lagu mana kata bubuh, mungkin nak print atas teket kita pun print tulis datuk. Tulis datuk. Lepas tu beli teket mak tu tulis dating. Lepas tu tulis nama beli. Online bukan kita apa tu. Kita saja ingat kau duduk di teket tu je dia tulisnya. Rupa-rupanya apa ke? Pramugari tu dia pun dia tengok teket tu dia address kita macam mana kita tu lah. Dia pun mari kata, Datuk, ayah saya turun flight yang marah kata, apakah hal dia punya beli tiket nyebut kita Datuk padahal kita bukan. Dia serabut dia kata. Jadi maknanya dia rasa tak padan nak pakai gelaran yang bukan milik dia. Sama juga dari mana-mana pun. Jadi manusia ni tak sepatutnya memakai gelaran sesuatu yang bukan milik dia. Sama ada di kalangan sesama manusia. Ada setengah nak panggil ni tuan guru, saya boleh tuan guru saya ni kalau panggil ustaz bagi kita ni mengajar panggil ustaz okeylah. Kalau nak panggil sahibus samahah, itu layak mufti yang pakai gelaran tu. Tak payah pakai. Tiba-tiba ada orang dia memakai gelaran milik Allah. Allah marah ke tak? Allah marah. Berdasarkan hadis ni, Allah tak suka orang pakai gelaran yang menjadi milik Allah. Sehingga Nabi kata seburuk-buruk gelaran di sisi Allah ialah orang yang memakai gelaran raja segalian raja. Okey? Kemudian macam mana pula tajuk dia menjadi qadi segala qadi tu? Hadis ni raja segala raja. Tapi pengarang kita telah meletakkan qadi segala qadi dan yang semacamnya. Bererti mana saja gelaran milik Allah tidak layak dipakai oleh selain Allah. Sebaik-baik hakim. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebaik-baik hakim ataupun hakim di atas segala hakim? Tiba-tiba dia pakai hakim sekalian hakim, qadi sekalian qadi. Maka gelaran tersebut semacam memakai gelaran raja segala raja, kerana hakim itu salah satu daripada gelaran milik Allah. Kalau dia pakai mufti di atas sekalian mufti, boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Sebab apa boleh? Sebab mufti itu bukan gelaran milik Allah. Betul tak? Allah bukan mufti. Allah tak pakai pun gelaran tu. Jadi tidak menyaingi sesuatu gelaran milik Allah. Kalau dia kata yang cahaya di atas segala cahaya. Pernah dengar? Anta nurun fauqa nur. Engkaulah cahaya di atas segala cahaya. Puji siapa? Puji Nabi. Engkau cahaya atas segala cahaya. Bukankah Allah telah menamakan dirinya juga sebagai cahaya langit dan bumi? Allahu nurus samawati wal ard. Nampak tak? Allah kata dalam Quran, Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Tiba-tiba memuji orang, kata engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Maknanya Allah termasuk dalam tu juga. Ini bahaya benda lafaz-lafaz yang kalau lafaz tu Allah guna, jangan guna kepada makhluk. Apatah lagi menisbahkan kalau raja segala raja, bererti dia lebih besar daripada Tuhan kan? Kalau cahaya di atas segala cahaya, bererti Allah duduk bawah dia kan? Dialah yang maha mengetahui segala yang gaib di atas segala yang tersembunyi. Kalau sebut tu Allah tak apa, tapi kalau sebut tu manusia, layakkah bagi dia? Tak layak. Jadi kita ni kalau buat gelaran-gelaran, sama ada kita nak pakai untuk diri kita ataupun nak pakai untuk puji seseorang yang kita hormati dan kita muliakan, maka jangan digunakan sesuatu yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, kerana dia boleh membawa kepada kesyirikan. Hantu kata puji-pujian tadi melampau.
cahaya di atas segala cahaya. Bahaya. Kerana Allah termasuk daripada Allah guna lafaz Allah Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Baik, kalau orang tanya, Ustaz, kalau dia pakai, dan Syekh Ibn Utsaimin ditanya tentang masalah ni, kalau dia pakai gelaran tu raja di atas segala raja di Malaysia, contohnya, dia tidak umum raja segala raja, sebab kalau raja segala raja tu termasuklah sekalian alam ni. Dia letak satu limit, boundaries atau pengkhususan. Dia ni raja segala raja yang berdaulat di Malaysia. Makna teritori dia hanya Malaysia, ya, tak ada kaitan dengan langit dan bumi ni. Gelaran dia tu raja segala raja di Malaysia, atau ketua segala raja yang di Pertuan Agong bagi Persekutuan Tanah Melayu, contoh. Yang tu dibenarkan. Pasal apa? Sebab dia telah meletakkan kait ataupun sempadan bagi gelaran tersebut, dan sempadan itu tidak menyaingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sekadar umum, raja di atas sekalian raja, yang tu boleh sampai ke cahaya di atas segala cahaya. Boleh umum, termasuklah kepada Allah yang menamakan dirinya sebagai cahaya. Syekh Ibn Utsaimin sebut, kalau dia guna dalam bentuk terhad tertentu, maka itu dibenarkan, kerana dia tidak menyaingi sesuatu yang menjadi milik Allah. Wallahu ta'ala alam. Tapi sebaiknya gelaran-gelaran yang melampau tu, hati-hatilah. Okay? Disebut dalam riwayat yang lain, aghyadhu rajulin 'ala Allahi yaumal qiyamah wa akhbathuhu, orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat, lafaz tadi, orang yang menggunakan nama raja segala raja. Kalau dia, seseorang tu dia sedar puji-pujian yang melampau, sepatutnya dia pun kata, tolong jangan puji saya macam tu, itu adalah gelaran yang tak layak bagi saya. Dia kena kata macam tu. Baik, kandungan pada bab ini dilarang menggunakan gelaran raja diraja, yakni raja segala raja. Dilarang juga menggunakan gelaran lain yang semisalnya, seperti contoh yang dikemukakan oleh Sufyan, itu Syahansyah, dalam maksud yang raja segala raja. Hal ini dilarang kerana mengandungi satu unsur persamaan atau pensejajaran antara Allah dengan makhluknya, sekalipun hati tidak bermaksud demikian. Dia tak niat pun, tapi pujian dia tu tak layak untuk diletak pada selain Allah. Larangan ini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, 47 ada kaitan juga dengan itu, iaitulah menghormati nama Allah dan mengubah nama kerana itu. Tapi 47 ni kita sambung semula lah, insya-Allah, iaitu pada bab ni nama-nama Allah. 48 pun bergurau dengan menyebut nama Allah, kerana agungnya, nak gurau pun tak boleh. Dengan nama Allah ni bukan benda yang kita boleh buat gurauan. Semalam ada orang tanya tentang satu hukum. Dia nak pergi ke Mekah, dia nak bawa bibi dia. Bibi dia bukan Islam, dia nak masuk Mekah. Dia tanya saya, Ustaz, boleh ke tak boleh? Saya kata, kalau masuk Madinah tak ada masalah. Sebab tanah haram Madinah tak sama seperti tanah haram Mekah. Madinah ni lebih ringan, Mekah lebih kuat. Madinah ni bukan setakat tu, zaman Sayyidina Umar pun orang kafir ada di Madinah. Sebagai bukti, orang yang bunuh Sayyidina Umar tu Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Macam mana dia duduk dalam Madinah? Sebab dia datang bekerja di Madinah. So itu satu bukti menunjukkan bahawa ada orang kafir duduk dan bekerja di Madinah zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu
anhu. Dia datang berniaga, dia datang berdagang dan sebagainya. Jadi orang kafir masuk Madinah no issue sebenarnya. Walaupun pada kita mungkin kita tengok, peliknya dulu tak ada, sekarang ada. Dari sudut hukum, orang kafir masuk Madinah boleh. Cuma dia masuk dengan seluar pendek tu memang tak boleh lah. Kau masuklah dengan cara yang memuliakan tanah suci. Cuma masuk Mekah. Bila dia tanya, Ustaz, boleh tak masuk Mekah? Saya kata, setahu saya tak boleh lah. Sebab Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang kafir itu najis. Maka janganlah dia masuk ke dalam Masjidil Haram. Najis di sini maksudnya akidah dia tak beriman itu akidah yang kotor. Dan janganlah dia masuk ke dalam kawasan Masjidil Haram, iaitu tanah haram Makkah. Wala yaqrabul Masjidal Haram ba'da amihim hadha. Jangan benar dia masuk tanah suci Mekah. Nas Quran kata macam tu. Di Madinah tak ada ayat macam tu. Mekah ada. Kemudian di Mekah ni pula memang Nabi SAW setelah daripada itu, lepas buka saja kota Mekah, Nabi keluarkan semua pun orang-orang musyrik daripada Mekah dah hari. So saya kata ke dia, kalau dia suruh hukum ni zahirnya macam tak boleh lah. Jawab di salah seorang, tapi kalau kita tak declare, boleh lah masuk. Jangan declare lah. Saya kata dulu pernah ada syarat Saudi dulu, waktu nak buat kereta api Arafah Mina, kontrak tu dia bagi kepada company China. Company China bila dia datang bawa pekerja, semua pekerja dia ada kad bahawa orang ni Islam. Tapi bila sampai duduk dalam tu nya buat macam-macam, sampai akhir sekali kerajaan Saudi stop. Company ni bagi kepada prasarana. Jadi saya ni sempat tahun tu buat haji, dia orang geng-geng prasarana ni dia minta saya bagi kursus kepada staf-staf prasarana yang berkhidmat pada tahun tu, dan macam mana cara mereka nak buat haji bagi orang yang boleh buat haji. Saya pergi tu tahulah cerita dia ya. Jadi dia kata memang kerajaan Saudi dulu memang bagi kepada orang Cina, tapi dia orang ni rupanya kad masuk Islam tu palsu dah. Dia kata ni orang Islam, padahal bukan Islam pun masuk. Jadi bila kerajaan Saudi dapat tahu, dia keluarkan. Dia suruh hukum memang tak boleh. Di Mekah tak boleh. Jadi bila kawan tu kata, tapi kalau tak declare, hak declare pun tak boleh. Kalau declare menipu tak boleh, hak declare tak boleh jugalah. Lepas tu bila saya baca fatwa-fatwa yang ada, dia kata tak boleh disebabkan dua sebab. Pertama, kerana mengagungkan tanah haram. Yang kedua, kerana mengagungkan Allah sebagai pemilik tanah suci. Mengagungkan Mekah tu satu hal lah, tak boleh masuk pasal Mekah tu adalah tanah suci. Yang kedua, tak boleh masuk kerana yang mengharamkan dia adalah Allah, pemilik tanah suci. Dialah yang kita nak. Jadi bila dengar lagu tu, dia kata kalau lagu tu Ustaz tak boleh. Apa lagu mana? Saya kata dua option. Pertama, bawa dia sampai di Jeddah. Waktu nak Jeddah, tinggal dia, kita masuk buat umrah. Lepas pada tu nanti nak balik, jumpa mula. Ataupun nanti nak pergi Madinah, bawa dia pergi Madinah. Madinah tak ada no issue. Di Mekah, okey. Ataupun cara yang kedua, ajak dia masuk Islam. Dia kata cara kedua tu rasa payah sikit dia kata. Saya kata tak apa, cakap ke dia macam ni, masuk Islam je dulu. Untuk belajar nak jadi Muslim yang sempurna, mungkin ambil masa. Boleh jadi sebab dia pergi ke Mekah tu, dia tengok orang ni buat, dia belajar cara solat, dia baik keislaman dia, kita tak tahu. Dia kata kalau lagu tu nampak okey sikit Ustaz. Dia kata doa lah, mudah-mudahan dia nak pergi lusa. Dia bawa bibi dia, bibi dia bukan Islam. Jadi saya kata cubalah. Poin yang kita nak sebut ialah macam mana orang yang beriman dia mengagungkan Allah pada sesuatu yang menjadi milik Allah. Walaupun orang tak nampak, walaupun orang tak tahu, tapi oleh kerana pada diri dia ada rasa mengagungkan Allah,
sesuatu yang Allah Ta'ala kata ni tanah suci dia, mau declare ke tak declare, memang orang kafir tak boleh masuk. Maka seorang yang beriman, yang memiliki tauhid dalam diri dia, dia tak akan buat sesuatu yang menyaingi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk inti kepada akidah kita. Bila bukan kita buat asal, tak apalah, boleh masuk begini, nak jaga kita dan sebagainya, macam-macam. Kalau darurat, itu lain cerita. Kalau keadaan darurat, itu lainlah cerita. Tapi kalau saja-saja nak masuk kerana begini dan kita ada option lain, baik kita jaga sempadan yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Kerana itu padanya ada nilai tauhid dan ada nilai mengagungkan sesuatu yang Allah agungkan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita juga minta agar sahabat saya tu diberi kekuatan untuk ajak mek dia masuk Islam, dan kita doalah Allah bagi hidayah kat dia. Sebagai pertama, sebelum mudahkan urusan nak pergi Mekah tu, sebagai Allah Ta'ala ni memberikan hidayah kepada orang-orang yang baik. Ramai di luar sana orang-orang yang bukan Islam tapi dia baik. Kita pun sayang, tapi kita tak boleh nak kata apa. Seandainya Allah Ta'ala tak bagi hidayah, itu atas kehendak Allah. Kita hanya boleh berdoa, ya Allah, semoga Allah Ta'ala bagilah hidayah kepada orang-orang yang baik ni, yang orang panggil yang menjaga juga orang yang baik ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka. Dan kawan-kawan kita juga mungkin ada keliling kita ni orang-orang yang baik. Kita doakan agar mereka semua dapat hidayah kepada tauhid, dan dengan tauhid itu Allah Ta'ala satukan kita kembali di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza ya. Duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Tahulah saya. Kalau dari segi umur macam tu agak macam besar. Ada sebahagian daripada sultan-sultan kita tak suka pun, dia tak bagi guna. Ada sebahagian tu dia mentakwilkan di situ maknanya bukan maha seperti maha tu, dan ada yang kata juga seperti teritori yang kita sebut tadi. Kalau dia nak guna juga, maka komplitkan yang di Pertuan Agong bagi raja-raja di Persekutuan, ataupun yang Pertuan Agong bagi raja-raja Tanah Melayu. Bagi macam tu lebih selamat. Kali dia umum Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, raja kepada segala raja, yang tu jadi macam besar sangatlah. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Itu yang hadis ada. So kita tidak raja ni, dari bab satu bab syukurlah orang tak panggil kita pelik-pelik lagu tu. Subhanakallahumma wa hamdik. Sekali lagi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.